Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Eduku Education dan like page Facebook Eduku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Cikgu Nurjedi akan berkongsikan sedikit pengetahuan yang saya ada, dan kita sebenarnya belajar bersama-sama ya, walaupun saya mengajar, tetapi saya lebih suka untuk kita sama-sama mempelajari apa yang akan bakal saya bentangkan ini, kerana saya ingin melihat feedback ataupun tindak balas anda terhadap apa yang kita pelajari ini dan timbulkan persoalan kepada diri agar kita mampu belajar bersama-sama. Baik, ya. Dan mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah kimia ataupun dalam bahasa Inggrisnya chemistry. Okay, chemistry. Tingkatan 4 ataupun form 4. Baiklah, saya akan menggunakan dual language ataupun dua bahasa pada hari ini. Dan kebetulan kopi ataupun salinan yang saya dapat buku teks ini adalah dalam bahasa Inggris ataupun English. Jadi saya lebih suka untuk menggunakan buku teks ya, kerana saya yakin buku teks ini lengkap dan kita mungkin akan ada supplementary ataupun tambahan daripada buku-buku rujukan. Dan ini adalah buku teks yang terbaru khususnya untuk yang tingkatan 4 pada tahun 2020 ini. Dan ini adalah berdasarkan KSSM ataupun Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Okay? Jadi baiklah, kita akan lihat terlebih dahulu apakah topik-topik yang ada di dalam buku tingkatan 4 kimia ini. Okay, yang pertama adalah Introduction to Chemistry. Introduction to Chemistry yang akan kita pelajari pada hari ini. Introduction to Chemistry ataupun dalam bahasa Malaysianya, dalam bahasa Melayunya, Introduction to Chemistry adalah pengenalan kepada kimia. Dan kita akan ada 3 subtopik di sini yang mana akan saya huraikan selepas ini ya. Selepas kita lihat apakah topik-topik ataupun bab-bab yang ada di dalam buku kimia tingkatan 4 ini. Baiklah, yang seterusnya adalah Matter and the Atomic Structure ataupun dalam bahasa Melayunya jisim dan juga atomic structure, iaitu struktur atom. Jisim dan juga struktur atom. Itu adalah bab yang kedua. Mungkin yang akan dipelajari di dalam kelas-kelas yang berikutnya lah. Okay? Pada hari ini kita akan fokus kepada chapter yang pertama ataupun bab yang pertama. Okay? Boleh adik-adik? Dan yang ketiga adalah the mole concept, chemical formula and equation. Ataupun konsep mole, formula kimia dan juga persamaan kimia akan kita dalami juga. Iaitu konsep mole, formula kimia dan persamaan kimia, equation, persamaan kimia. Okay, yang keempat merupakan tajuknya ataupun chapter ini adalah The Periodic Table of Elements ataupun jadual berkala unsur. Menarik ya, di sini nanti banyak yang menarik yang kita akan lihat. Dan yang bab kelima adalah mengenai chemical bond. Ya, chemical bond ataupun chemical bond, ikatan kimia. Ikatan kimia. Bukan ikatan apa-apa, bukannya ikatan sinkron mati dan sebagainya. Dia ikatan kimia, chemical bond. Ya. Pernah kita dengar chemistry di antara manusia. Sebenarnya asalnya itu adalah daripada kimia itu sendiri ya, chemical bond, ikatan kimia. Ya, betapa pentingnya kimia sampai di dalam dia dijadikan metafora juga di dalam tempat-tempat ataupun sastra dan sebagainya. Okay? Dan yang keenam adalah acid, base and salt ataupun acid, base dan garam. Siapa yang ada garam di rumah? Ada kan? Okay. Maksudnya memang kimia ni memang ada dengan diri kita. Kalau kita sebut pasal acid, kita kadang-kadang kita makan sup pun dengan cuka ataupun limau, itu acid. Tapi kita kadang-kadang kita lupa bahawa itu adalah kimia sebenarnya. Okay? Dan yang ketujuh adalah mengenai rate of reaction ataupun kadar tindak balas. Kadar tindak balas. Okay? Yang seterusnya adalah manufacture substance in industry ataupun bahan buatan industri ataupun industri bahan buatan. Industri bahan buatan. Itu adalah tadi semuanya 8 chapter ataupun 8 bab yang
kita bakal belajar di dalam kimia tingkatan 4. Okey. Baiklah, kita terus masuk kepada tema-tema yang ada di dalam tingkatan 4 ini, kimia tingkatan 4 ini. Pertama sekali, the importance of chemistry. Ini kita belum masuk bab lagi ya. Okey, ini untuk pengenalan dulu tentang buku ni, sebab kita kena tahu tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal dulu baru kita cinta kepada mata pelajaran kimia ini. Okey. Yang pertama tema yang akan kita diserapkan di dalam pembelajaran ini adalah the importance of chemistry. Ya, penting tahu kimia ni. Jadi untuk mengetahui betapa pentingnya kimia ni, apa kita buat? Belajarlah kan. Okey. Jadi yang seterusnya, fundamentals of chemistry. Perkara asas bagi kimia. Core, asasnya. Apakah asas kimia itu? Okay. Yang seterusnya adalah interaction between matter. Interaksi between matter di antara jirim. Interaksi. Manusia pun boleh berinteraksi kan? Manusia berinteraksi, apa lagi bahan kimia. Dan tema yang keempat, itu tadi tema ketiga ya. Tema yang keempat adalah industrial chemistry ataupun kimia industri. Ya, kita mau buat ini perlukan kimia. Apa yang kita mau buat di dalam industri memerlukan kimia. Perubatan memerlukan kimia. Ada kereta. Kalau kita nak buat kereta, dia akan ada memerlukan bahan bakarnya ataupun minyaknya. Kita memerlukan chemistry. Itulah industrial chemistry yang bakal dan perlu kita dalami ya adik-adik. Sebab saya tahu adik-adik yang mempelajari kimia ini mempunyai minat yang sangat mendalam. Betul ke tidak? Betul kan? Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya, ataupun kita masuk ke dalam bab yang pertama ya. Kita masuk ke dalam bab yang pertama, iaitu introduction to chemistry ataupun pengenalan kepada kimia. Okay. Ini kita, ini kimia. Kita perlu berkenal-kenalan terlebih dahulu. Jadi akan ada beberapa kata kunci yang perlu kita persoalkan diri kita dan akan kita jumpa di dalam ini berkali-kali ya. Yang pertama sekali chemistry. Kimia lah kan, kimia. Okay. Yang kedua chemical technology ataupun teknologi kimia, scientific method ataupun kaedah saintifik. Okay, kaedah saintifik. Saya percaya tingkatan 1 2 3 kita pun sudah belajarkan sedikit tentang scientific method. Jadi dia masuk lagi ke cabang sains yang seterusnya, kimia. Kita masih lagi memerlukan scientific method yang agak mendalam berbanding sebelumnya. Okay. Yang seterusnya kata kunci personal protective equipment ataupun peralatan perlindungan kendiri. Okay. Di dalam kimia kadang-kadang kita bermain dengan bahan-bahan kimia. Jadi sudah pastinya kita perlu melindungi diri kita. Jadi dalam perkara itu kita akan memerlukan personal protective equipment, okay? Ataupun peralatan perlindungan kendiri. Dan seterusnya safety in the laboratory ataupun keselamatan di dalam makmal. Kenapa? Safety first. Kita kena selamat dahulu ya, baru kita boleh menjalani apa-apa pun eksperimen di dalam makmal kita. Faham? Jadi kalau nanti kita terlalu enjoy nak belajar apa semua, kita bermain dengan bahan kimia, tapi kita main letup-letup sana sini, nanti terbakar, kita tak selamat, macam mana nak belajar kan? Jadi safety in the laboratory ataupun keselamatan di dalam makmal itu adalah sangat penting. Jadi yang seterusnya, kata kunci yang seterusnya, management of laboratory accidents. Ini orang Sabah cakap palis ataupun mintalah jauh-jauh. Jangan ada kemalangan di dalam makmal. Sebab itu penting management of laboratory accidents. Ataupun macam mana kita mengendalikan ataupun menguruskan jika sekiranya ada berlaku kemalangan di dalam makmal. Okey? Baiklah, kita lihat apakah yang akan kita pelajari di dalam bab yang pertama ini, iaitu introduction to chemistry ataupun pengenalan kepada kimia. Okey. Subtopik yang pertama kita adalah development in chemistry field and its importance in daily life. Okey? Iaitu dalam bahasa Melayunya perkembangan bidang kimia dan juga bagaimana ia penting dalam kehidupan kita seharian. Perkembangan bidang kimia dan kepentingannya di dalam kehidupan seharian. Macam yang saya cakap tadi, kimia ni sangat penting. Ya, di dalam apa yang kita pakai ni semua ni kimia. Okay? Kita minum jus orange itu sebenarnya kimia. Tapi kita tidak berapa perasan dan mungkin kita tidak sedar dan kita belum tahu lagi. Kerana itu kita perlu belajar. Okay?
subtopik yang kedua 1.2 Scientific Investigation in Chemistry. Menarik nih, nak siasat-siasat ni. Siapa sini suka menyiasat? Makcik bawang ke apa ke? Tapi dalam konteks kita lebih scientific lah ya. Scientific Investigation in Chemistry ataupun penyiasatan saintifik di dalam kimia. Sebab tu tadi saya cakap kita masih lagi pentingkan kaedah saintifik, kerana kaedah saintifik ini nanti akan kita gunakan dalam scientific investigation in chemistry ataupun penyiasatan sains dalam kimia. Dan yang seterusnya subtopik kita 1.3 usage, management and handling of apparatus and materials, iaitu kegunaan ataupun pengurusan dan juga bagaimana kita mengendalikan peralatan dan juga bahan-bahan kimia. Okey? Faham? Dia ada apa yang akan kita pelajari, ada 3, iaitu perkembangan kimia, bidang kimia dan kepentingannya di dalam kehidupan seharian. Yang kedua, penyiasatan saintifik di dalam kimia. Dan yang ketiga, iaitu penggunaan, pengurusan dan pengendalian peralatan serta bahan-bahan di dalam kimia ini. Baiklah, tapi pada hari ini kita akan, khususnya kelas kita pada hari ini, kita akan lebih kepada perkembangan bidang kimia di dalam perkembangan bidang kimia dan kepentingannya di dalam kehidupan seharian. Sebab nanti kalau panjang saya kelas nanti takut mengantuk pula tengok video ni kan. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, di sini dia ada cakap tentang bulletin ataupun berita lah sebenarnya ya. Chemistry help us to understand matter and the reaction that they go through. Okey, kimia ini akan membantu kita untuk memahami jirim dan bagaimana mereka saling bertindak balas, bagaimana tindak balas itu berlaku. Okey, dan akan kita pelajari juga tentang nanochemistry. Apakah itu nanochemistry? Nanochemistry ini adalah nano, ini perkataan dia adalah satu skala yang kecil. Nanti kita akan pelajari lah. Saya takut untuk kita sebut benda-benda yang pelik pada awal-awal ini, nanti kan takut merasakan susah dalam kimia. Sebenarnya tidak. Okey, jangan dulu kita susahkan diri kita. Kita cuba untuk mempelajari dulu sedikit, satu persatu. Okey, baik ya. Dan apakah persoalan-persoalan yang perlu kita timbulkan? Pertama, what is the meaning of chemistry? Apakah maksud kimia? Okey, apakah maksud kimia? Apa maksudnya? Okey, perkara itu saya mahu anda cari dahulu. Boleh pause video sekarang, boleh pause video dan cari di dalam buku ni pun ada buku teks anda. Dan boleh juga Google cari melalui smartphone adik-adik ataupun apa-apa sumber maklumat. Okey, boleh pause sekarang dan cari. Sudah jumpa? Okey, jika jumpa itu bagus untuk anda, kerana jika kita belajar dengan cara mempersoalkan diri kita lebih dahulu sebelum kita orang lain mengajar kita, itu lebih bagus kerana kita sudah pun mempersoalkan diri kita. Jadi kalau orang mengeluarkan pendapatnya, kita pun sudah ada pendapat sendiri. Kalau dia ada persamaan, alhamdulillah bagus. Dan kalau tiada, itu boleh kita bincangkan untuk kita mencari definisi atau jawapan yang lebih tepat. Okey, itu adalah persoalan yang pertama tadi ya. What is the meaning of chemistry? Apakah maksud kimia? Dan yang kedua, persoalan yang kedua, what are the careers that require the knowledge of chemistry? Apakah pekerjaan ataupun career yang memerlukan pengetahuan kimia? Apa? Okey, boleh pause video sekarang dan cari di Google kah, di buku. Di buku ni pun ada sebenarnya, buku teks ni. Boleh cari. Jumpa. Okey, thanks God. Alhamdulillah. Okey. Dan yang seterusnya, persoalan yang ditimbulkan dalam subtopik ini adalah what are the correct methods to store chemicals in the laboratory? Okay. Apakah cara ataupun kaedah yang betul digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia di dalam makmal? Okay. Tapi sebenarnya saya akan lebih tumpu kepada dua topik ini sebab saya takut ini panjang sangat kan. Sebab yang ketiga itu kita perlu lagi mendalaminya dengan lebih dalam lah. Saya mau kita akan mempelajari yang dua persoalan ini. What is the meaning of chemistry? Apakah maksud kimia? Yang pertama tadi. Yang kedua, what are the careers that require the knowledge of chemistry? Apakah pekerjaan ataupun career yang memerlukan pengetahuan tentang kimia? Okey. Kita masuk ke dalam chapter yang seterusnya. Okey. Chapter pula, slide yang seterusnya. Kita masuk di sini 1.1. The importance of chemistry
development in chemistry field and its importance in daily life. Perkembangan bidang kimia dan kepentingannya di dalam kehidupan seharian. Okey, mari kita lihat di tepi ini. Dia cakap, in the end of the lesson, people are able to, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mampu untuk mengetahui tentang state the meaning of chemistry. Kita akan tahu apakah maksud kimia. State example of chemicals commonly used in daily life. Apakah bahan-bahan kimia yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Generate ideas on the development of chemistry fields and the contribution of chemical technology toward mankind. Boleh menyuarakan pendapat tentang perkembangan bidang kimia dan apakah yang telah disumbangkan oleh teknologi kimia di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan yang seterusnya, state examples of career related to chemistry. Dan nanti para pelajar akan mampu untuk menyatakan apakah pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kimia. Okey? Dia tengok kartun dia cakap. Okey, di sini ada Makcik Kia. Okey, Makcik Kia ni cakap, "Wow, the fireworks look beautiful. How does it produce so many attractive colors?" Makcik Kia ni tanya, "Wow, cantik dia bunga api tu." Cakap, macam mana dia boleh menghasilkan banyak color ataupun warna yang menarik? Color pula. Bagaimana dia boleh menghasilkan banyak warna yang menarik? Okay? Kemudian Uncle Joe ni cakap lah di sini, "Fireworks look attractive, especially at night. The attractive colors are caused by the mixture of chemicals in the fireworks." Okay? Uncle Joe ni cakap, bunga api itu sangat cantik pun, terutamanya malam. Dia cakap, mengapa dia menjadi menarik? Dia cakap, dia jadi menarik kerana adanya campuran bahan kimia di dalam bunga api tersebut. Kemudian di sini Ahmad pula tanya, "What is chemistry?" Dia tanya, "What is chemistry? What is chemistry?" Apa itu kimia? Dia tanya, apa sebenarnya kimia yang dia cakap ni? Jadi itulah persoalan yang kita timbulkan tadi, yang anda sudah pun cari jawapannya di dalam buku teks ini, dan mungkin anda sudah Google pun ketika saya minta anda untuk, ataupun para pelajar, adik-adik, untuk pausekan video tadi. Okey, daripada buku ni, The Meaning of Chemistry. Chemistry is the field of science that studies the structures, properties, composition and interaction between matters. Ataupun kimia ini merupakan bidang sains, bidang sains yang mempelajari tentang struktur, properties, ataupun properties ni sifat, struktur, sifat, komposisi dan interaksi di antara jirim. Saya ulang lagi, kimia ini merupakan bidang sains yang mempelajari tentang struktur, properties, sifat, komposisi apakah kandungannya, dan interaction ataupun interaksi di antara jisim. Learning of chemistry is not limited to chemical found in the laboratory, but also substance commonly found in daily life such as salt and soap. Kimia ni sebenarnya bukan kita belajar di makmal sahaja, bukan. Nanti kita ingat nanti, kimia semua pasal lab, makmal. Tidak. Di dalam kehidupan seharian kita, sabun pun bahan kimia, garam pun bahan kimia. Faham? Kadang-kadang kita mau beli ikan masin itu pun diawet dengan bahan kimia. Dan kita mau pergi beli ubat, bahan kimia juga. Faham? Jadi kita jangan terlalu beratkan memikirkan kimia itu semua pasal makmal, apa susah semua. Tidak sebenarnya. Dan chemistry actually help us to understand matter around us. Sebenarnya kimia lah yang akan membantu kita untuk memahami tentang bahan-bahan yang ada di dalam persekitaran kita ini. The word chemistry originated from the Arabic word alkimia. Yaitu perkataan chemistry ini berasal daripada, ataupun kimia ini berasal daripada perkataan Arab. Alkimia. Arab, Jadi dia berasal pada alkimia yang kita gunakan dalam bahasa Melayu, kimia, dan in English, chemistry. Jadi kita akan lihat lagi yang seterusnya. Kita akan lihat lagi
Oke. Inilah contoh-contohnya chemical in daily life, okay? This is the examples chemicals in daily life. Ini adalah contoh-contoh bahan kimia yang ada dalam kehidupan kita seharian. All substances around us are made of chemicals. Semua bahan-bahan yang ada di sekeliling kita ini adalah diperbuat daripada bahan kimia. Kertas pun bahan kimia. Contohnya, saya mau pergi workout, exercise, saya minum protein, contoh bahan kimia juga, okay? Dan all substances around us are made of chemicals, okay? Jadi sepatutnya di dalam kelas yang sebenar patutnya ada activity, okay? Tapi sebab saya mengajar secara online kan, jadi kita lihat di sini apa nih? Di sini ada ditunjukkan makanan, obat-obatan, ditunjukkan dengan cat, ditunjuk sini ada racun tumbuh-tumbuhan. Apa sebenarnya ini? Ini semua bahan kimia. Kadang-kadang kita makan kue kek, kita makan kek Mama Sap contohnya, dia buat kek ataupun kek macikia. Kita tidak tahu sebenarnya itu bahan kimia, ataupun bukan kita tidak tahu. Kita tidak berapa ambil kisah bahwa itu sebenarnya ada bahan kimia. Contohnya di dalam makanan, okay? Chemicals in daily life. Pertama, makanan, food. Bahan kimia di dalam kehidupan seharian, food, makanan. Okay? Di dalam makanan kita ada preservatif ataupun bahan pengawet. Okay? Kita ada bahan pengawet. Kemudian kita ada coloring, kek batik, kek Sarawak tu, kek lapis Sarawak tu, macam-macam color, menarik. Oh, menarik. Dia sebenarnya ada coloring. Dan memang walaupun saya orang Sabah, saya suka makan lah. Kami suka makan kue lapis Sarawak ya. Sorry. Kami suka makan ya kek lapis Sarawak, kan? Saya suka makan kek lapis Sarawak walaupun saya orang Sabah. Dan kita ada flavoring, bahan perisa. Itu semua adalah bahan kimia, dan kita ada antioksidan, antioksida, okay, dan sebagainya, okay? Jadi di dalam makanan kita, sedar ataupun tidak, kita sebenarnya sedang menggunakan bahan kimia di dalam kehidupan kita. Kemudian kita tengok sini ada ubat-ubatan ataupun medicine, ubat-ubatan. Kita ada antibiotik, antiseptik, vitamin, kemoterapi. Kemoterapi ini digunakan di dalam untuk rawatan kanser ya, rawatan kemoterapi. Analgesik ataupun bius lah, dalam masa mudanya bius. Itu semua kita memerlukannya. Saya mahu kalau boleh lah adik-adik, jika anda tidak paham apakah antibiotik, antiseptik, vitamin, kemoterapi, analgesik, cuba rujuk sekarang. Antibiotik ni antibiotik lah yang digunakan untuk melawan biotik ataupun melawan contohnya kalau kita jangkitan kuman, kita perlukan antibiotik, okay? Sebab antibody kita kadang-kadang memerlukan antibiotik juga. Bila antibody kita tidak dapat lagi melawan sesuatu penyakit, kita akan memerlukan antibiotik, okay? Kita ada antiseptik, kita ada vitamin. Sila rujuklah dan cari di dalam buku rujukan ataupun di dalam Google boleh cari ya. Saya minta tolong ya supaya kita cari sama-sama, boleh? Dan nanti boleh komen di bawah ini, di dalam comment section, boleh tinggalkan komen, dan kita boleh belajar dengan cara itu dengan baik ya. Dan di dalam industri juga, kita juga memerlukan bahan kimia, okay? Ya, kalau kita cat rumah, okay, itu adalah bahan kimia, okay? Kita gelas bahan kimia juga, polimer ataupun pinggan yang plastik tu bahan kimia juga, okay? Alloy itu bahan kimia. Besi-besi yang alloy ini adalah gabungan besi dengan metal-metal ataupun logam-logam yang lain. Itu alloy ya. Dia ada di dalam industri, dia memerlukan bahan kimia. Okay, memerlukan pengetahuan kimia dan juga merupakan bahan kimia, sama ada kita sedar ataupun tidak. Baiklah, di dalam agriculture juga ada bahan kimia. Kita memerlukan herbicide ataupun racun untuk tumbuhan, fungicide ataupun racun kepada kulat, fertilizer ataupun bajak-bajak, kita merupakan bahan kimia. Hormon pun bahan kimia, okay? Contohnya kalau kita mau membiakkan ikan, kita perlukan hormon, itu bahan kimia. Jadi pentingkah tidak kimia di dalam kehidupan seharian kita? Penting, sangat penting bahan kimia ini dalam kehidupan kita seharian, sangat penting ya. Jadi kita pelajari kimia ini bersama-sama, okay? Boleh?
Okey, yang seterusnya adalah mengenai the development in chemistry field in the contribution of chemical technology, iaitu perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia kepada manusia. Okey, kita baca ya, di dalam buku ni cakap research in various chemical fields are constantly being carried out covering various disciplines. Kajian yang telah dijalankan di dalam bidang kimia telah pun sentiasa berkait rapat dengan bidang-bidang yang lain. Okay? Contohnya biokimia, okay? Botani, forensik. Forensik ni menarik ya. Saya sendiri sebenarnya adalah graduan sains forensik dan I want to become a teacher, especially in chemistry. Jadi menarik ya untuk kita pelajari dan forensik, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Contohnya forensik di dalam jenayah lah, kalau ada kes bunuh dan sebagainya, kita akan pelajari berkaitan dengan kimia. Okay? The need of chemical technology to solve problems spurs the development of chemical technology. Okay? Okay, bagaimanakah sebenarnya kimia ni boleh berkembang dan berinteraksi dengan bidang-bidang lain apabila kita menemui masalah. Okay? Masalah ni sebenarnya bagus, tapi jangan kita lihat masalah sebagai masalah. Masalah itu sepatutnya dilihat sebagai cabaran ataupun untuk kita bagi satu obstacle yang perlu kita hadapi, ya. Oleh kerana adanya cabaran ataupun problem yang dikatakan problem lah, itulah dia telah menyebabkan kimia berkait dengan bidang-bidang lain untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Okay? Jadi bagi contoh tadi saya cakap forensik lah, dalam forensik DNA sebagainya, apabila ada orang kena bunuh contohnya lah, dan ada kesan contohnya kesan DNA orang di situ, bulu rambut dia tercabut dari situ, nanti dia akan kaji DNA di situ untuk mengetahui siapakah penjenayah tersebut. Contoh, itu memerlukan pengetahuan kimia yang mendalam. Okay? So itu kita belajar dulu asas kimia pada hari ini dan juga di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 nanti. Okay? Jadi ini adalah contoh-contohnya di dalam makanan, misalnya food preservation with salt and sugar. Okay? Contohnya yang saya cakap tadi, kalau kita beli ikan masin kan, bayangkan kalau ikan tu tidak masin dan tiada garam dan tidak diawet pun, dan dijemur begitu saja, dia tidak akan menjadi ikan masin. Okay? Okay, dan jadi food preservation by freezing. Bayangkan kalau kita sembelih lembu contohnya, ataupun kita bawa ikan ya, kita tidak letakkan dalam peti sejuk selama berhari-hari, sedangkan kita nak makan minggu depan. Kita beli ikan hari ini, kita nak makan lusa contohnya, kita tak letak dalam peti sejuk, tidak masak pun, nanti dia akan busuk sebab tidak ada preservation ataupun kita tidak simpan ikan itu di tempat yang betul. Kita tidak sejuk bekukan. Itu juga menggunakan konsep kimia. Okay? Dan juga kalau kita nak preserve kita punya roti pun kita memerlukan konsep kimia. Okay? Di sini ada diletakkan link lah, food preservation using nanotechnology. Kalau nak rujuk, bolehlah scan anda punya kod di sini, telefon anda, untuk mendapatkan link tersebut. Okay? Jadi kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu careers related to chemistry, ataupun bidang pekerjaan yang berkaitan dengan kimia. In the era of rapid industrial development, most careers require knowledge in chemistry. Di dalam era industri yang berkembang pesat ini, kebanyakan pekerjaan memerlukan pengetahuan tentang kimia. Sebagai contoh, for example, careers in cosmetics. Sebagai contoh, di dalam kosmetik, orang nak cantik-cantik, apa semua, makeup sana sini, kemudian gincu lagi, foundation lagi, mascara apa segala bagai lagi, nanti itu memerlukan pengetahuan kimia tau. Sebab gincu itu contohnya memerlukan bahan kimia, itu perlu dikaji. Tak boleh sewenang-wenangnya orang yang menjual bahan kosmetik ini menjual benda yang tidak diluluskan. Okay, sebab tu dia ada melalui, kalau di Malaysia dia ada kena diluluskan oleh KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab dia memerlukan kajian yang secara terperinci untuk memastikan bahan kosmetik itu tidak mencederakan atau tidak memudaratkan orang yang menggunakan bahan kosmetik tersebut. Dan bidang seterusnya pharmaceutical. Okay? Ini tadi. Kosmetik, kemudian pharmaceutical.
ataupun farmasi ya. Farmasi lagilah memerlukan pengetahuan kimia sebab mereka ataupun ahli farmasi ni perlu mengkaji ubatan yang digunakan oleh pesakit khususnya ya, utamanya pesakit lah, okey. Sebab itu lagi penting lah, dan dos-dosnya kena tepat. Oleh kerana itu penting untuk anda mempelajari kimia pada hari ini jika anda mahu bekerja seperti ini. Dalam pharmaceutical dan doktor, siapa nak jadi doktor mesti tahu kimia, mesti kimia dan mesti bagus lah, mesti mendalam sebab doktor dan farmasis ini mereka ada interaction lah, ada interaksi tersendiri sebab doktor ini akan dealing with living life, you know. Doktor mengendalikan kehidupan manusia tau, di antara hidup dan mati. Oleh kerana itu penting untuk anda yang mahu jadi doktor nanti belajar kimia pada hari ini sebab anda akan mengendalikan kehidupan manusia. Jadi adik-adik kalau ada cita-cita nak jadi doktor, please belajarlah kimia dengan baik hari ini dan semalam dan seterusnya agar anda menjadi doktor yang baik. Jika anda mahu jadi doktor, mau jadi farmasis pun begitu, mau jadi ahli kosmetik pun nak jual jadi kaya raya, mesti belajar kimia. Okey? Bioteknologi contohnya, kan, mesti juga belajar kimia. Dan nanoteknologi lagi lah, teknologi nano ini maksudnya skala kecil. Okey? Teknologi berskala kecil yang mendalam, DNA dan sebagainya. Okey? Itu lagi lah di dalam green teknologi pun memerlukan pengetahuan kimia. Okey? Jadi saya ingin simpulkan di sini bahawa adik-adik, kimia itu penting. Kerana kimia adalah di dalam diri kita. Itu sudah ada kimia. Sama ada kita sedar atau tidak. Okey? Manusia dia ada sel, ada DNA. Okey? DNA itu pun terdiri daripada bahan kimia. Kuku kita pun bahan kimia, rambut kita bahan kimia. Kita mau makan pun bahan kimia tanpa sedar ataupun tidak. Jadi apa yang saya mahu di sini, saya sendiri perlu lagi mempelajari kimia, dan adik-adik mari kita belajar kimia bersama-sama. Dan seterusnya kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk like Facebook EDUKU di Facebook dan juga subscribe channel EDUKU Education. Assalamualaikum dan salam sejahtera.